Okey, dah boleh live. Boleh dengar tak Nabila? Okey, dengar. Okey clear Okey. dengar. Okey. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat datang ke Siri Wasati Wacana Atas Talian kali ke-9. Selamat pagi kepada pembentang kita, Saudara Hilmain, para fellow, hadirin hadirat yang online bersama-sama dengan kita di FB Live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Akrasha binti Surat Rahmain. InsyaAllah akan jadi moderator lah pada hari ini. Sebelum kita teruskan, marilah kita sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah sebagai pembuka majlis. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, insyaAllah untuk sesi kali ini kita bawakan Saudara Hilman, Executive Secretary di Triple IT, merangkap fellow dan juga pengasas bersama Skill. Ya, untuk mengulas dan membincangkan tajuk kita pada hari ini ialah di buku yang bertajuk The Dilemmas of Muslim Psychologists yang ditulis oleh Profesor Dr. Malik Badri. Okay, sedikit mengenai Profesor Dr. Malik Badri kelahiran Sudan pada tahun 1932, merupakan bapa atau pengasas psikologi Islam moden. Ya, Profesor pernah berkhidmat sebagai Profesor Psikologi di UIA, pernah memangku Dekan Istek dan juga pemegang kerusi Ibn Khaldun di kuliah IRKHS UIA. Jadi beliau telah banyak menulis buku yang berpengaruh. Contohnya, khususnya buku The Dilemmas of Muslim Psychologists yang kita akan bincangkan pada hari ini, yang mana buku ini memberi satu pandangan baharu, satu takrifan kepada psikologi Islam. Seperti mana yang kita tahu, psikologi yang kita belajar ni, disiplin psikologi, dia lebih kepada acuan-acuan barat. Dia melihat kepada teori daripada ilmuwan-ilmuwan barat, contohnya Freud, Watson, Skinner. Jadi Profesor Dr. Malik Badri ni membawa macam mengislamisasi pengetahuan khususnya di dalam disiplin psikologi. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput Saudara Hilmain untuk menyampaikan intipati ataupun ulasan mengenainya. Falyatafadhal mashkura. Silakan Saudara. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara jelas ya? Okey. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Selamat pagi, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Jadi terima kasih diucapkan kepada Saudari Nabila Akrasha daripada Fellow Skill dan telah memberi sedikit pengenalan ringkas terhadap Profesor Malik Badri, Allahyarhamhu, yang telah pergi meninggalkan kita pada bulan lalu di saat usianya 89 tahun. Jadi pada hari ini kita cuba untuk menelaah satu karya beliau yang dikatakan memberi kesan mendalam kepada ramai ahli psikologi dan juga ramai pemikir, iaitu The Dilemma of Muslim Psychologists. Ya. Ini karya ini telah diterbitkan pada tahun 1979. Diterbitkan pada tahun 1979. Sezaman dengan gelombang kebangkitan Islam pasca revolusi Iran yang telah menjatuhkan Shah Reza Pahlavi. Dan jika kita ingat, revolusi itu sebenarnya berlaku pada bulan Februari. Jadi kebetulan itu, ini kalau di Iran mungkin mereka meraihkan
ulang tahun revolusi pada setiap Februari setiap tahun. Okey, jadi Prof Malik Badri ni seperti mana yang kita tahu merupakan tokoh ulung dalam psikologi, telah menghasilkan begitu banyak sekali artikel dan buku. Beliau mendapat pendidikan sarjana muda dan sarjana di the American University of Beirut di Lebanon pada tahun 1956 dan 1958, dan kemudian menyambung masters di University of Leicester, England, minta maaf, PhD, dan telah berkhidmat sebagai profesor pelawat, dekan, vice chancellor di pelbagai universiti di seantero dunia, misalnya di University of Jordan, University of Riyadh, University of Khartoum, International African University, Omdurman Islamic University di Sudan, dan juga di UIAM. Dan beliau masuk UIA itu pada tahun 1992, dan pada tahun 1997 beliau bersama dengan rakan-rakan ahli psikologi Muslim menubuhkan apa yang disebut sebagai Association of Muslim Psychologists. Ini merupakan satu sumbangan besar dalam menubuhkan kesatuan dengan idea ataupun gagasan Islamisasi psikologi. Kerana kerja-kerja begini kita perlukan kepada satu jemaah, ya, perlu pada kesatuan, tak mampu untuk melakukan berseorangan. Telah berkhidmat di banyak hospital psikiatri dan juga klinik di berbagai. Jadi kita lihat beliau ini merupakan seorang yang sangat berpengalaman dalam bidangnya. Tetapi kritikan beliau terhadap wacana psikologi moden yang barat ini telah mendapat berbagai reaksi, dan kita akan cuba lihat apakah reaksi yang telah beliau terima susulan penerbitan The Dilemma of Muslim Psychologist pada tahun 1979. Kita rungkaikan misalnya sumbangan beliau yang begitu banyak, antaranya Islam and Psychoanalysis pada tahun 1963. Kemudian Islam and Alcoholism, Psychology from an Islamic Perspective, diterbitkan oleh IIIT pada tahun 1987. The AIDS Crisis, ini juga satu breakthrough, satu karya yang monumental yang dicetak berulang kali dan diterjemah ke dalam banyak bahasa. An Islamic Socio-Cultural Perspective pada tahun 1997. Dan Contemplation pada tahun 2000, dan juga buku Abu Zaid Al-Balkhi, The Sustenance of the Souls, pada tahun 2013, turut diterbitkan oleh IIIT. Saya suka untuk menyentuh sedikit tentang karya Abu Zaid Al-Balkhi yang yang diterjemahkan dan juga dikomentari oleh Profesor Malik Badri. Itu merupakan karya yang dalam bahasa Arabnya berjudul Masalihul Abdan wal Anfus, pada abad ke-9, yang Profesor Malik Badri menemuinya di perpustakaan Hagia Sophia di Istanbul, Turki. Kemudian melihat belum ada terjemahan terhadap karya ini, yang mana beliau rasa sangat besar sumbangannya, terutama dalam memperkenalkan ilmu psikologi pada zaman itu dengan segala keterhadannya. Okey. Maka beliau menterjemahkannya. Bahagian kedua, iaitu Masalihul Abdan, itu Sustenance of the Bodies, dan Masalihul Anfus, itu yang diterjemahkannya. Yang mana kita tahu daripada biografi, sebab tak ramai orang yang menulis tentang Abu Zaid Al-Balkhi. Antara yang menulis tentangnya adalah Yaqut Al-Hamawi di dalam karyanya Mu'jamul Udaba, the biographies of the men of letters, begitulah, ya, biografi para sastrawan atau ahli bahasa linguistik. Di dalam itu Yaqut Al-Hamawi menjelaskan betapa Abu Zaid Al-Balkhi merupakan seorang yang agak introvert, ya. Dia tidak begitu bergaul dengan masyarakat. Jadi kita dapat nyatakan di sini bahawa pada zaman beliau menjadi seorang penulis, mengarang berkarya tentang geografi dan juga sastra,
beliau kurang bersosial dengan masyarakat. Ini berbeza dengan beberapa tokoh lain seperti Ar-Razi, Abu Bakar Zakaria misalnya, yang telah mengarang karya tentang muzik setelah diminta oleh rakan-rakannya. Begitu juga dengan tokoh-tokoh yang lain, telah mengarang karya-karya lain. Tetapi Abu Zaid Al-Balkhi, kerana kepribadiannya itu yang kurang gemar terlibat dalam majlis-majlis besar, minum-minum, lepak-lepak, jadi beliau banyak menghabiskan masa dengan takmulat, bertafakur dan menulis karya-karya tentang psikologi. Jadi beliau cuba untuk melihat selalu bagaimana perbezaan antara introvert, extrovert, dan dikatakan sebenarnya ramai yang ambivert, tidak ada yang benar-benar extrovert atau introvert. Itu klasifikasi palsu atau false alternatives. Ada jalan yang ketiga yang mana lebih ramai. Jadi itu antara sumbangan besar Abu Zaid Al-Balkhi pada abad ke-9 yang telah diambil perhatian oleh Profesor Malik, dan beliau menterjemahkannya dan memberi komentar, turut menghimpunkan beberapa tulisan nukilan tentang Abu Zaid. Okey, seterusnya kita masuk kepada The Dilemma of Muslim Psychologists. Saya suka untuk di dalam masa yang terhad ini membahagikan intisari buku ini kepada 4. Walaupun kita boleh bahagikan banyak lagi, tapi kita kumpul di dalam 4 kategori. Apa dia? Yang pertamanya adalah kritikan ringkas terhadap Orientalism. Yang kedua adalah hakikat bahawa psikologi itu tidak natural, tidak neutral. Minta maaf ya. Ya, tidak neutral. Dia ada nilai. Dan yang ketiga, kritikan beliau terhadap neo-behaviorism. Dan yang keempat, kritikan beliau terhadap Freudianism. Gagasan Sigmund Freud terhadap psychoanalysis. Itu turut ni. Tapi sebelum itu, kita cuba untuk melihat secara pantas, apakah dia reaksi penerimaan masyarakat, para sarjana terhadap karya beliau ini. Ia merupakan satu karya yang telah diterbitkan sebagai sebuah artikel dalam Journal of Muslim Social Scientists pada tahun 1978. Dan beliau telah membentangkan karya ini di beberapa tempat sebelum itu, seawal 1975. Kemudian setelah mendapat sambutan hangat, beliau berfikir layaklah untuk ia diterbitkan sebagai sebuah buku dan diterjemah kepada banyak bahasa. Dan di dalam bahagian mukadimah beliau menyebutkan bahawa buku ini simplified and not pedantic. Maksudnya ia ringkas dan tidak bersifat technical, detail. Ia sesuai untuk dibaca oleh semua. Misalnya saya bukan seorang pelajar ataupun individu yang terkhusus di dalam clinical psychologist atau di dalam bidang psikologi. Tetapi buku ini, kata beliau sendiri, sesuai untuk semua peringkat usia dan juga di semua individu, ya. Okey, dan beliau menyebutkan bahawa di dalam karya ini beliau memberi penekanan khusus terhadap behaviorisme dan juga psychoanalysis. Jadi kita akan cuba untuk melihat, sebab itu saya nyatakan 2 poin itu tadi, di mana beliau cuba untuk memberi beberapa kritikan. Dan menariknya lepas ini kita akan cuba melihat bahawa kritikan itu banyak diambil daripada tokoh barat sendiri berbanding beliau. Okey. Tetapi ada juga penerimaan yang negatif terhadap karya ini. Misalnya kita melihat kelompok Muslim yang dengan faham ekstrim sekular ini terkadang lebih ataupun terlampau memusuhi sumbangan beliau, dan kata Malik sendiri, kadang-kadang mereka ini melampaui sarjana barat ataupun terlebih Islamofobik berbanding sarjana barat. Apa sebahagian psikologis Muslim mempunyai pandangan sarwa yang agak ekstrim, ya. Dan kadang-kadang kita pun melihat begitu. Misalnya mereka gemar perjuangkan misalnya kepentingan atau hak yang universal diakui, tetapi ada perkara lain yang turut ditekankan oleh Islam, mereka pejam mata saja. Jadi pada pandangan sarwa yang sebenar ini tidak objektif, dia selektif. Okey. Dan kemudian ada juga penerimaan yang mengatakan bahawa
cubaan Profesor Malik untuk mengislamisasikan psikologi ini seumpama, dan saya quote di sini, trying to revive the hegemony of religion over science and to oppose free thinking. Seakan-akan dia samakan Islam ini dengan gereja Katolik pada zaman pertengahan yang begitu menekan penemuan-penemuan baru yang dilihat secara zahirnya bercanggah dengan zahir nafs Bible itu sendiri. Dan ini merupakan seorang psikologis Turki ya. Ditulis ini pada tahun 1980-an dengan judul The Dilemma of a Muslim Psychologist. Jadi tajuk Profesor Malik adalah The Dilemma of Muslim Psychologist, itu jamak. Tetapi penulis Turki ini menulis tajuknya The Dilemma of a Muslim Psychologist. So akan-akan memberitahu bahawa dilema ini adalah dilema Profesor Malik. Dalam cuba untuk meningkatkan pengaruh agama di dalam disiplin sains sosial. Okey, kemudian ada juga umat Islam ataupun ahli psikologi yang tidak bersetuju dengan karya ini, bukan kerana Islam tetapi kerana, kata Profesor Malik, mereka terlampau bergantung kepada teori psikoanalitik Freud yang tatkala itu begitu berleluasa sehingga seorang sahabat mengatakan pada Prof Malik, kalau awak ambil Freud keluar daripada formula, mereka tak tahu apa nak ajar. Itu begitu menggejala atau berakar sekali. Teori psikoanalisis di dalam disiplin psikologi pada waktu itu yang dicirikan dengan betapa kita tak kata taksub tetapi seakan-akan itu sahajalah the psychology dengan huruf T dan P yang besar. Seakan-akan tidak ada yang lain, itu bukan psikologi. Dan lepas ini kita akan cuba untuk melihat pandangan Freud, Sigmund Freud terhadap agama, terhadap beberapa perkara lain yang di sisi Prof Malik bermasalah. Dan seperti mana yang kita sebut tadi, ada 4 intipati dan saya cuba untuk bahaskan secepat mungkin ya, dalam masa yang singkat. Yang pertama adalah kritikan terhadap orientalisme. Ini berdasarkan kepada hadis yang Prof Malik sendiri ungkapkan, di mana Rasulullah SAW menyebut mengenai satu zaman di mana orang Islam mengikut jejak langkah Judeo-Kristian, umat Yahudi dan umat Kristian, Ahlul Kitab, sehingga jika mereka masuk ke hufrah, lubang biawak sekalipun, maka umat Islam mengikutinya juga. Pada Prof Malik, sehingga beliau memberi nama kertas beliau itu Muslims in a Lizard's Hole, atau Muslim Psychologist in a Lizard's Hole, untuk memberitahu bahawa pada zaman beliau itu 1979, 1980-an, banyak ahli psikologi Muslim yang mengambil secara bulat-bulat apa yang telah diajarkan oleh ahli psikologi Barat, terutama di dalam psychoanalysis dan behaviorism yang popular pada waktu itu, tanpa berfikir kritis, tanpa cuba menapis, tanpa mendatangkan idea sendiri. Dan hakikat bahawa Judeo-Christian theories and practices itu have dominated the social sciences department at universities. Itu yang pemerhatian Profesor Malik. Maknanya memberitahu bahawa orientalisme atau pemikiran Eurocentrik itu begitu berleluasa di universiti pada waktu itu. Manakala tidak ya, pada rata-rata negara bukan Barat pada waktu itu, negara umat Islam yang antara yang banyaknya baru melepaskan diri mereka daripada belenggu penjajahan. Jadi sudah tentu sewaktu era penjajahan itu aktiviti, kegiatan ilmiah, eksperimen, uji kaji itu semua lebih tertekan dan kurang sekali ya. Waktu itu hanya fikir bagaimana untuk menyelamatkan keluarga, bagaimana untuk melepaskan diri daripada penindasan. Kita terlampau disibukkan dengan hal-hal asasi ya, sampai tidak mempunyai masa yang ampuh untuk uji kaji ataupun kegiatan ilmiah yang lebih mendalam dan mendasar.
Dan di Rusia misalnya pada waktu era peperangan dan sebagainya, waktu kebuluran ya, kegiatan ilmiah kurang, tetapi mereka banyak menulis novel. So itu anda akan temu novel seperti Dostoyevsky, banyak novelnya itu cuba untuk mencerminkan krisis makna yang wujud pada waktu itu. Lantaran terseksanya mereka seakan-akan agama Kristian Ortodoks di Rusia pada waktu itu tidak memberi peranan dalam mententeramkan dan menyelamatkan mereka daripada kegawatan itu. Okay? Dan itu Eurocentric yang kita sebutkan itu dikupas panjang oleh Edward Said. Dan di tanah Nusantara ini kita ada tokoh seperti Syed Hussein Alatas yang memperkenalkan School of Autonomous Studies ataupun sekolah mandiri, ya, di mana kita cuba untuk mendatangkan kajian-kajian dan data tentang ilmu sosial, sains dan sejarah, psikologi, politik, komunikasi, antropologi dan yang lain-lainnya berdasarkan acuan tempatan. Okey. Dan Edward Said menyebut misalnya apabila berlaku penjajahan, maka yang dijajah itu akan cuba untuk membangunkan disiplin keilmuan mereka berdasarkan kepada menurut ataupun mengikut apa yang telah diajarkan oleh penjajah ke atas mereka. Jadi ada proses hybridization antara ilmu penjajah dan juga ilmu peribumi atau indigenous knowledge, kemudian menghasilkan the third space. Dan the third space ini selalunya tidak diberikan perhatian yang kritis sehingga banyak daripada itu lebih bersifat tempelan atau sekadar mengharmonikan tanpa pertimbangan yang besar. Ya. Okey. Dan seterusnya, selain orientalisme, kita melihat kritikan beliau terhadap psikologi yang pada waktu itu dianggap sebagai suatu disiplin yang neutral, satu disiplin yang bebas nilai. Okey. Dan ini disebut misalnya di dalam dia halaman awal ya. Okey, misalnya apa beliau sebut? Beliau sebut Western behaviorists and experimentally minded psychologists are aware of the influence which culture plays in shaping the behavior of the subjects they study. But very few of them are conscious of the role played by the ideological and attitudinal components of their own culture in coloring their perceptions and observations of these subjects. Jadi apa maksudnya di sini? Beliau kata, sama ada sedar ataupun sengaja, ahli psikologi barat tidak mengakui bahawa dapatan dan juga teori yang telah mereka kemukakan untuk dimasukkan dalam silibus atau korpus psikologi moden misalnya, sebenarnya dipengaruhi oleh pandangan saruah, nilai dan juga budaya mereka. Jadi psikologi yang dianggap sebagai neutral ini sebenarnya tidak. Sebab itu ada, nanti kita akan cuba melihat kritikan terhadap buku ini. Antara kritikannya dia kata, kenapa kamu perlu islamisasikan psikologi? Psychology is a pure science subject. You don't say Islamic psychology. Nanti kita cuba lihat kritikan itu dan bagaimana Profesor Malik merespon. Ya. Dan kita terkenang juga satu karya yang ditulis oleh Howard Zinn, seorang ahli falsafah Amerika yang mengatakan, dalam sebuah buku, dia kata, you cannot be neutral on a moving train. Dalam sebuah kereta api yang bergerak, kita tak boleh mengatakan kita neutral. Sudah tentu ada biasnya, ada pergerakan. Sebab pergerakan itu merupakan simbol kepada budaya kita, konteks kita dibesarkan, pandangan sarwa kita, bahasa kita, budaya kita dan juga sejarah kepada nenek moyang kita. Maksudnya kita bukan muncul daripada vacuum.
kita muncul di dalam sejarah yang sedang bergerak pantas. Dan mereka ini bergerak sudah tentu laden, value laden, syarat dengan nilai-nilai. Dia tidak kosong, dia tidak vacuum, dia tidak neutral. Sebab itu, pandangan yang mengatakan bahawa psikologi adalah subjek yang neutral, ini pandangan yang bohong. Itu kalau kita mengambil kira bahawa mereka melakukannya dengan sengaja, yang mana Prof. Malik percaya pada zamannya itu mungkin sebahagiannya itu tak sedar, ialah lantaran kuatnya pengaruh orientalisme dan eurocentrik, maka kita tidak menyedari, ahli psikologi barat tidak menyedari bahawa apa yang mereka lakukan itu merupakan sesuatu yang dipengaruhi oleh budaya mereka. Tetapi pada hari ini sudah tentu kritikan sudah banyak. Edward Said misalnya menulis buku Orientalisme pada 1980-an dan disusuli oleh Syed Hussein Alatas yang telah menulis tentang reconstruction of Malaysian history seingat saya 1960-an. Berfikir untuk bagaimana untuk membentuk semula sejarah Malaysia. Malaysia di sini secara geografi merangkumi semualah, Brunei, Selatan Thailand, Filipina, Indonesia, Singapura, sebahagian Champa dan sebagainya. Okey, dan kemudian beliau persoalkan, Prof. Malik, tengok cerdik. Dia kata, okey, kalau kamu kata psikologi itu neutral, sekarang cuba beri takrif yang ringkas, yang mutlak terhadap apa itu normal. Siapakah seorang yang dianggap sebagai normal di dalam psikologi? Maka di sini Prof. Malik datangkan beberapa pandangan. Dia kata, salahnya di sini di bab yang ketiga beliau kata, siapa yang normal? Jadi ada tiga pandangan. Ada tiga pandangan. Antara pandangan pertama yang mengatakan bahawa normal itu diukur daripada norma patologi. Maksudnya, kita lihat, kalau dia ada, kita boleh senaraikan, patologi-patologi yang terdapat pada dirinya, fizikal itu, dan juga kognitif, maka beliau ini boleh digolongkan sebagai tidak normal. Ya. Jadi kita mengukur seorang itu normal, bahasa mudahnya adalah apabila dia tidak mempunyai simptom-simptom patologi. Prof. Malik kata, wah, benda ini menarik. Tetapi dia ada banyak masalah. Yang pertamanya apa? Secara ideal, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bebas daripada simptom-simptom itu. Misalnya apa? Kita katakan seorang yang abnormal ataupun tidak normal itu, katakanlah ya, kadang-kala sedih tiba-tiba, emotional, melankoli tiba-tiba. Ya. Tapi bila kita cek kepada rakyat Malaysia, populasi sampel, katakan daripada 2,000 orang, 100 orang kata kadang-kala mereka ada simptom ini. Okey, itu baru satu. Itu baru satu pemboleh ubah. Benda ada ukuran lain. Bayangkanlah, takkanlah ada seorang daripada sampel itu yang boleh bebas semua ciri-ciri ini. Jadi Prof. Malik kata secara idealnya pun tak betul teori ini. Benda yang kedua dia kata, masalah yang kedua adalah perbezaan pandangan atau khilaf dalam kalangan ahli psikologis ini terhadap apakah itu takrif simptom yang patological. Jadi ada yang kata, oh sedih tiba-tiba ini betul itu simptom abnormality. Tapi ada psikologi kata, tak, ini bukan simptom, ini kadang-kadang hormon dan sebagainya. Jadi di situ pun sudah ada khilaf. Jadi macam mana kalau di peringkat variables pun kita sudah ada khilaf, macam mana kita ingin membina sistem? Ya. Dan ketiga dia katakan, ini beliau mengungkap kritikan daripada Zas dan juga Lang dan Cooper yang mengkritik faham norma patologi ni. Dia kata ini lebih dahsyat, ini lebih ekstrim. Dia kata dalam satu buku yang diberi judul The Myth of Mental Illness, mitos kesakitan mental, ya,
Jadi dia kata mental illness is a myth. Oh ni lagi dahsyat. Ini kritikan ini seawal 1974. Jadi maksudnya pada awal itu lagi orang sudah mula mempertikai apakah mental illness ni betul-betul satu konsep ataupun ia satu konsep yang dicipta-cipta. Yang sebenarnya semua orang pun ada simptom ini, tetapi sama ada kita cuba untuk merawat dan juga cuba untuk mengurangkan simptom itu ataupun kita biarkan. Jadi ini merupakan kritikan terhadap mental illness. Jadi Prof Malik kata ni bukan datang daripada Quran ataupun sarjana Muslim, ini datang daripada mereka sendiri. Jadi ini menarik. Okey, kemudian ada faham statistik. Ini secara ringkasnya saya cuba ringkaskan. Di sini faham ini mengatakan bahawa di dalam statistik dalam graf itu, graf bentuk loceng itu ya, jika kita masukkan data-data simptom ini ke dalam graf, ramai yang akan duduk di dalam lekuk loceng. Itu menandakan mereka normal. Yang mana yang berada di luar lekuk, itu tidak normal. Tetapi Prof Malik kata, setelah kita kaji di beberapa sampel masyarakat, kita dapati ada mereka yang genius, IQ tinggi. Einstein dikatakan 160. Ini katakanlah pelajar daripada permata pintar, sekarang diberi nama genius. 120 atau 130 IQ-nya. Katakanlah dia duduk di luar lekukan itu. Jadi adakah dia ni abnormal? Ataupun mereka yang mempunyai exceptionally emotionally stable. Orang yang stabil secara emosi pun kadang-kadang boleh terkeluar daripada lekuk itu dan dikategorikan bersekali dengan orang-orang yang tidak normal atau dianggap sebagai abnormal. Jadi ternyata format statistik ini juga ada kelemahannya. Okey, dan yang ketiga ini dia soal budaya. Jadi kita secara ringkasnya kita tak boleh kategorikan seseorang itu normal jika kefahaman kita terhadap normal itu berdasarkan faham budaya kita. Jadi ada setengah budaya pada kita pelik apa yang diorang buat ni. Tapi di sisi mereka itulah dia normal. Misalnya yang Prof Malik sebut di sini, di Sudan, di sebuah perkampungan terpencil, Jazirah, setiap pengantin yang telah melafazkan akad, mereka akan ada satu ritual untuk menyebat penduduk kampung di situ, lelaki, yang mana lelaki ini akan menerima sebatan itu dengan rela dan gembira, ceria, atas dasar menunjukkan kejantanannya. Jadi disebat. Di sisi kita ataupun di sisi ahli psikologi barat, dia akan lihat ini tak normal ni. Ini menandakan pengantin itu sadis. Sadis ini seorang yang suka mendapat pleasure ataupun kenikmatan daripada menyeksa orang lain. Dan yang disebut itu disifatkan sebagai masochist, iaitu orang yang mendapat kenikmatan hasil daripada penyeksaan. Ini terma yang terkait dengan aspek seksual. Okey, jadi ahli psikologi barat mungkin akan mengata begitu. Tapi di sisi masyarakat Al-Jazirah di Sudan ini, mereka kata itu memang adat kami. Okay. Jadi itu permasalahan yang timbul di dalam hatta untuk mendefinisikan apa maksud normal. Apa yang Prof Malik cuba bawa di sini adalah tidak ada satu mazhab psikologi yang universal. Semua relatif. Tapi ini bukan bermaksud wah, semua relatif, ini boleh betul, ini boleh salah, saya buat benda salah, mungkin kamu boleh anggap sebagai betul. Bukan soal nilai, tetapi dari sudut perkara-perkara yang lebih furuk atau perkara-perkara yang detail ini, ia bersifat relatif, terutama dari sudut pandangan sarwa yang dipakaikan di dalam sistem psikologi oleh masyarakat tertentu. Misalnya masyarakat barat, sudah tentu pandangan sarwa mereka bersifat lebih materialistik, lebih sekular dan lebih meninjau daripada aspek fizikal itu yang tertonjol di dalam
faham behaviorisme. Dan ini merupakan produk daripada latar sejarah mereka yang mengalami pengalaman derita dan pahit bersama gereja Katolik pada zaman pertengahan yang memberi penindasan dan juga sekaligus memberi tomahan buruk terhadap agama dan aspek-aspek spiritual sehingga mereka mengetepikan semuanya sekali di dalam pembangunan sains. Tapi memandangkan misalnya di ranah ini kita tidak mempunyai pengalaman itu, mengapa kita perlu ikut? Ini yang Prof Malik katakan, mengikut membabi buta ni sampai masuk ke lubang biawak. Kita sewajarnya mencipta sains sosial yang autonomik. Okey, saya masuk kepada poin yang ketiga, kritik terhadap neo-behaviorism. Neo-behaviorism. Okey. Kenapa neo? Kerana behaviorism itu sering dikaitkan dengan Watson yang telah melakukan pemerhatian dan eksperimen terhadap manusia dan juga haiwan, burung merpati, tikus, monyet, dan memberi kesimpulan bahawa semua perbuatan diberi kita kata dorongannya oleh stimulus atau stimuli. Maksudnya tidak ada tindakan yang berpunca daripada dalaman. Kemudian ini dikembangkan oleh Skinner di dalam banyak karya beliau, antaranya adalah Beyond Dignity and Freedom. Itu karya yang secara tuntasnya menafikan kebebasan kehendak pada manusia. Manusia melakukan sesuatu kerana stimulus dan juga Skinner mengakui ada peranan dalaman, iaitu pengaruh kognitif dan juga genetik. Itu yang mempengaruhi tabiat dan perbuatan manusia. Tetapi tidak sekali-kali ada kaitannya dengan kebebasan kehendak. Okey. Jadi itu takrif behaviorism. Jadi sangat materialistik ya, kerana mereka hanya akan mengkaji atau mengukur apa yang boleh diperhatikan, observable, dan apa yang boleh diuji kaji, iaitu stimulus dan juga responnya, behavior manusia atau haiwan. Dan kita lihat misalnya perkara penting bila membaca Prof Malik The Dilemma, kita perlu ada sekurang-kurangnya kefahaman asas terhadap tokoh-tokoh yang beliau sebutkan supaya kita lebih menghargai. Ada bezanya jika kita baca karya beliau ini tanpa mengenali misalnya siapa Skinner, siapa Pavlov, Ivan Pavlov dengan eksperimen anjing diberi bunyi loceng, siapa Watson. Okey. Jadi apabila kita mengetahui mereka ini dan uji kaji yang mereka sumbangkan, kita akan lebih menghargai. Kerana Prof Malik dia tak akan cerita daripada asas. Dia akan terus masuk kepada ulasan beliau terhadap idea-idea ini. Jadi di dalam uji kaji Ivan Pavlov, saya cerita sikit, seekor anjing akan menitiskan air liur apabila melihat tuannya datang dengan daging atau dengan dog food, makanan anjing. Jadi Pavlov kata ini merupakan satu penemuan kerana ada formula di situ. Ada makanan, ada air liur. Bila ada formula, ni faham material, mereka melihat once you get the formula, you boleh masuk, boleh ubah, boleh manipulate. Masukkan variable baru, buang ini, tukar efeknya dan sebagainya. Masalah di sisi saintis adalah bila mereka tidak tahu formula. Sebab itu mereka cipta formula berdasarkan induktif dan daripada itu mereka boleh ubah suai. Jadi beliau memberikan formulanya adalah unconditional stimuli, iaitu makanan akan menghasilkan unconditioned response. Ada respon yang natural lah, bahasa mudahnya natural, semula jadi. Jadi dia kata bagaimana kita datangkan condition stimulus. Kita datangkan satu stimulus yang kita kawal ataupun kita tambah dalam formula ni. Apa beliau lakukan? Setiap kali sebelum datang makanan, beliau bunyi keloceng. Saya
Ingat saya loceng elektrik atau loceng fizikal itu beliau bunyikan, kemudian dia datangkan makanan. Jadi anjing itu menitis air liur. Dan beliau ulang benda ini berkali-kali. Sampai ke satu tahap, beliau bunyikan loceng, makanan tak ada. Tapi anjing menitis air liur. Apa maksudnya itu? Maksudnya, respon itu adalah respon yang condition. Respon yang telah dikawal atau dibentuk, diformatkan kepada anjing untuk dikeluarkan setiap kali terdengar bunyi loceng. Okey. Jadi, uji kaji ini, Skinner dia telah mengembangkan uji kaji ke atas tikus dan burung merpati kepada manusia. Ini kritikan utama Prof. Malik, iaitu kias fasid. Kias yang rosak. Tidak kena. Macam mana kita nak kiaskan haiwan kepada manusia yang jelas-jelas ada kebebasan kehendak? Apa bukti kebebasan kehendak? Kalau kita ikut faham material, setiap kali lapar, kalau kita letak dalam formula, setiap kali lapar, dia diikuti dengan makan dan akan menghasilkan kekenyangan. Okey, itu formulanya. Tapi adakah formula ini betul universal? Tidak. Kerana ada orang yang lapar, dia tak makan. Apa dia? Dia mogok. Dia berpuasa. Jadi dia boleh memilih sebenarnya. Walaupun lapar, tetapi dia boleh dengan kebebasan kehendak dia tidak mengikut kehendak ataupun demands daripada perutnya itu. Apa maksudnya? Maksudnya ada kebebasan kehendak. Bahkan ada orang yang mogok sehingga meninggal dunia. Okey. Okey, saya akan pantas di sini. Jadi kritikan terhadap Skinner itu sebenarnya ada asas yang kuat. Mari kita cuba tengok sedikit ya di dalam di halaman yang ke-13. Okey, jadi Prof. Malik kritik dan saya rasa kritikan ini jarang dibuat orang. Apa kritikan beliau? Beliau katakan Skinner mengatakan bahawa betul ataupun salah adalah berdasarkan reinforcement atau memberi insentif atau menghukum. Jadi apabila seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan tak ada nilai baik atau buruk, tiba-tiba dia diberi ganjaran, maka kebarangkalian untuk dia mengulangi perbuatan itu sangat tinggi. Dan diinstitusikan, misalnya jika diambil oleh institusi perundangan seperti polis, jabatan kehakiman, ia akan menjadi sesuatu yang legal ataupun mengikut undang-undang ataupun tidak mengikut undang-undang. Dan jika ia diambil oleh institusi agama, dia akan jadi halal ataupun haram. Dia akan jadi pahala ataupun berdosa. Jadi ini merupakan teori Skinner. Maksudnya dia memberitahu bahawa asal usul pangkal kepada nilai benar dan salah, dosa pahala, menepati undang-undang atau melanggar undang-undang adalah bersandar kepada ganjaran dan hukuman, reinforcement and punishment. Jadi ini kritikan Prof. Malik. Dia kata mana mungkin benar atau salah ini tidak ada nilai pada zatnya dan juga pada kita kata kita melihat juga pada kesan utilitarian. Kita tak menafikan sepenuhnya ada aspek maslahah yang dipertimbangkan dalam agama. Jadi itu kritikan Prof. Malik. Tak mungkin. Sebab ada juga perkara yang kita lakukan. Kita tak diberi ganjaran tapi kita buat. Kalau orang agama dia akan kata itu melakukan keikhlasan. Tapi kalau tidak ikut agama pun, dia melakukan sebab dia merasa itulah perkara tepat untuk dilakukan. Untuk misalnya parking di dalam kotak. Bila parking di luar kotak, dia merasakan kenapa betulkan ni? Tak boleh biar macam ni, lagi susah orang masuk. Jadi dia perbetulkan. Dia perbetulkan tu bukan semestinya sebab ada orang nak saman dia atau ada orang simbah cat dekat kereta dia.
tapi kerana dia merasakan itu perkara yang betul untuk dilakukan. Okey, ada lagi 5 minit Okey. Right. Macam mana saya nak tutup ni? Okey. Okey, saya jadi kritikan yang pertama terhadap nilai, kemudian kritikan yang kedua adalah kias yang fasid, dan kritikan seterusnya adalah untuk memberitahu bahawa kita taklah tolak sepenuhnya ganjaran dan hukuman. Ini juga disebutkan misalnya di dalam Quran. Al-jannatu wan nar, syurga dan neraka itu merupakan antara konsep yang senada dengan idea memberi ganjaran dan hukuman. Maksudnya kita bersedekah misalnya apabila kita ingin masuk syurga. Kita tak mau tinggal solat kerana kita takut dihukum di neraka. Jadi ada aspek itu juga. Tapi bukanlah sepenuhnya benar, salah, dosa, pahala itu ditentukan oleh ganjaran dan hukuman. Ada dimensi lain yang gagal diterokai oleh Skinner, terutama dimensi yang melakukan sesuatu tanpa apa-apa insentif. Plato dah bincang benda ini. Disebut good in itself. Perkara itu baik secara esensi, bukan sebab nak dapat nama, bukan sebab nak dapat ganjaran, bukan sebab nak dapat pangkat, tapi berkhidmat tanpa apa-apa ganjaran. Okey, yang terakhir saya dalam masa 2 atau 3 minit, kritikan terhadap Freud. Kita tahu idea-idea Freud, bagi mereka yang membaca banyak interpretation of dreams dan lain-lain, ada 8 jilid. Ungku Aziz baca ke semua karya-karya Freud, ke semua jilidnya. Dan kita tahu bahawa idea-idea Freud ini sangat berteraskan kepada naluri seksual. Misalnya memberitahu bahawa apa sahaja tabiat dan perbuatan kita selaku dewasa ditentukan oleh waktu kanak-kanak kita. Dan tumbesaran kanak-kanak itu ada fasa, 5 fasa. Itu semuanya ditafsirkan secara nafsu. Misalnya, kenapa seorang bayi, saya nak sebut satu lah, ada banyak contoh. Kalau kita baca, kita akan terasa seleweng idea ni. Okey, contohnya adalah seorang bayi yang menyusu kepada ibunya. Kenapa dia menyusu pada tahap selepas dia katakanlah dah boleh buka mata, dah boleh berbunyi, kalau tak ada susu dia akan menangis. Okey, jadi kenapa dia menyusu? Kata Freud, kerana dia suka kepada badan ibunya. Ya. Jadi mulut ini pada peringkat bayi itu disebut sebagai erogenous, terangsang. Mulut ini terangsang. Jadi dia hanya boleh dipuaskan dengan mengucup atau menghisap susu. Itu antara idea beliau yang apa kritikan dia. Masa ni kita pergi pada kritikan terus ya. Kritikan pertama, ia ada takrif yang ambiguous. Tidak ada takrif yang jelas. Misalnya id, ego, super ego. Apa takrif sebenarnya? Kemudian unconscious. Kemudian defense mechanism, mekanisme pertahanan. Ini satu, tidak ada takrif yang jelas. Yang kedua, tidak boleh diuji kaji. Ini yang selalu dikhilafkan. Adakah idea Freud ini sains ataupun falsafah? Kalau ia bersifat teori, ia masuk bawah falsafah, dan di bawah falsafah kita boleh kritik juga. Kalau kita menggunakan topical popper, kita menggunakan falsification. Kalau sesuatu itu tidak boleh dibuktikan salah atau tidak boleh diuji kaji, maka terkeluar daripada aspek sains. Maksudnya kita tak anggap dia, kita hukum dia sebagai tidak saintifik. Okay? Dan dia tidak boleh diuji kaji, dan juga ini berdasarkan pengalaman Sigmund Freud mendepani beberapa pesakit di Austria dalam masa yang singkat. Ya. Dan ini diumumkan, ditakmimkan kepada semua umat manusia. Ini generalization, hasty generalization. Tidak boleh untuk kita generalize. Dan ini hanyalah berdasarkan pengalaman beliau.
dan tafsiran terhadap perbuatan tidak bersumber kepada uji kaji. Sebab itu bila kita tengok takrif psikologi ini selalu dikaitkan permulaannya dengan apabila dilakukan eksperimen di Jerman pada 1878, seingat saya. Waktu itu ada uji kaji dan mereka kata inilah bermulanya psikologi. Maksudnya penting untuk sesuatu itu diuji. Jadi kritikan kita terhadap atau kritikan Prof. Malik terhadap Sigmund Freud bukan berdasarkan kerana dia bukan Islam atau kerana dia tak suka Islam dan sebagainya. Kita kritik berdasarkan level of its scientificness. Okay? Tapi sudah tentu ada kritikan dari sudut Islam. Tapi ini dihalakan kritikan ini kepada Muslim psychologist yang mengikut idea Freud. Saya habiskan dalam masa 1 minit Muslim psychologist ini. Prof. Malik kata dia tak faham macam mana mereka boleh ikut idea Sigmund Freud pada masa yang sama practicing Muslim. Tidakkah mereka menemukan pencanggahan yang nyata antara kedua-dua ideanya? Banyak sekali pandangan Freud terhadap agama yang begitu tak betul. Tak betul. Misalnya, secara ringkas saya ambil satu je lah. Beliau sebutkan dikatakan agama ini adalah satu neurosis, neurotic symptoms, obsessional neurosis, dan agama ini merupakan ilusi sewaktu kanak-kanak kita accumulated sampai besar kita cipta ini. Jadi seorang yang mempunyai rasa sayang terhadap God the Father dalam agama Kristian itu sebenarnya dia menyayangi bapanya. Jadi ada mengingat kepada anak dan juga bapa. Itu hubungan yang melahirkan agama. Okey, sekian jika ada perbincangan saya alu-alukan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya serahkan pada saudari Nabilah. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Hilman atas ulasan dan intipati yang sangat padat. Kita buat 45 minit saja. Jadi semoga kita dapat sedikit menambah ilmu mengenai fikrah dan idea Profesor Dr. Malik Badri ini. Sekarang ni kita pergi kepada sesi soal jawab. Kepada para hadirin boleh berikan komentar ataupun soalan di Facebook. Ada beberapa persoalan. Apakah karya psikologi Islam yang bagus yang boleh kita kaji? Kepada Saudara Hilman. Okey, boleh dengar? Ya, saya. Boleh dengar? Dengar ke suara? Boleh. Okey. Alright. Okey, soalan yang baik. Sebenarnya apabila The Dilemma of Muslim Psychologist ini diterbitkan, Profesor Malik telah menerima kritikan daripada Profesor Rashid Skinner yang mengatakan bahawa karya beliau ini kurang menyebut atau menyentuh tentang sumbangan sarjana Muslim. Kenapa dia kata tak sebut ramai Muslim psychologist yang kita boleh sebut daripada zaman klasik sampai yang contemporary. Tapi Prof. Malik jawab, dia kata tujuan dia menulis karya ini yang pertamanya adalah untuk memecahkan dahulu tembok psychoanalysis dan behaviorism yang begitu mencengkam minda para pensyarah dan sarjana psikologi pada zamannya itu. Jadi beliau tidak berhasrat untuk menjadikan ini satu Islamic psychology, setidaknya di dalam buku ini. Tetapi itu sebab pertama. Sebab kedua, beliau katakan kerana pada waktu itu, pada zaman beliau menulis, pengaruh Freud sangat kuat. Sehingga siapa yang mengkritik Freud ini dikatakan seolah-olah mengkritik psikologi. Dan seakan-akan menyelewenglah daripada mazhab utama psikologi. Jadi beliau terpaksa menahan dulu. Takkanlah kita dahlah kritik Freud kemudian kita datangkan sarjana Muslim. Jadi ini strategi
untuk memberi penerimaan yang lebih meluas dalam kalangan. Jadi apa yang beliau lakukan adalah menjentik dulu minda-minda, especially Muslim psychologists di Amerika, di Eropah, di beberapa tempat lain, Mesir, Jordan, dan kemudian setelah itu barulah menyusulinya dengan ahli psikologi Muslim. Siapa antara tokoh, kalau kita sebut daripada klasik, antara yang terawal menulis tentang psikologi adalah Abu Ali Ibn Sina. Dan seingat saya sewaktu di dalam kelas psikologi yang saya sertai di sewaktu di bangku pengajian, itu antara nama yang kita sentiasa orang kata apa, kalau tak sebut tak sah di dalam semua disiplin, sebab beliau hampir menyentuh semua. Tapi dalam psikologi beliau ada satu kitab disebut Kitabun Nafs, ilmu tentang diri, dan di dalam itu adalah ilmu psikologi, dibahagikan diri manusia kepada 3 bahagian. Kemudian apa peranan akal? Akal ada 5 quwah, ada 5 potensi kesenian, potensi fikir, potensi imajinasi dan sebagainya, dan beliau bandingkan dengan akal haiwan. Dan ini berdasarkan satu pemerhatian, dan daripada pemerhatian itu kita boleh buat hipotesis. Okey, jadi itu merupakan satu proposal, satu usul terhadap ilmu psikologi. Kemudian Abu Hamid Al-Ghazali, ini lebih kita kata lebih dekat dengan Nusantara ini, kerana semua kitab-kitab Al-Ghazali disyarahkan dengan panjang lebar. Al-Ghazali di dalam yang paling banyak beliau membahaskan tentang psikologi adalah di dalam Ihya Ulumuddin, menghidupkan semula ilmu-ilmu agama, di mana beliau membahaskan tentang ada 4 kitab, 2 kitab terakhir, kitab ni maksudnya bab lah, 2 bab terakhir bercerita tentang al-muhlikat, perkara-perkara yang merosakkan dalaman kita, yang spiritual ini psikologi ni. Sebab itu Prof Malik kata psikologi hari ini begitu ironi kerana bahas tentang psikologi but without a soul. Psikologi without a soul. Psych ini maksudnya jiwa. Psyche itu kan bahasa Yunani, jadi itu merujuk kepada jiwa. Tapi hari ini kita bahas psikologi, tak ada jiwa langsung. Kita bahas behavior, kita bahas kognitif, bahas neuropsychology. Jadi semua yang boleh diuji kaji. Tetapi soal yang lebih spiritual, lebih agama ini diketepikan sama sekali, dibuang dalam bakul sampah. Jadi tak termasuk dalam perbincangan. Al-Ghazali antaranya, Maskawai, dan saya sebut tadi di awal, antara tokoh terawal pada abad ke-9, Abu Zaid Al-Balkhi menyentuh, dan ada terjemahan dalam bahasa Inggeris diterbitkan oleh Triple IT pada tahun 2013. Okey, terima kasih. Ada soalan lain? Soalan kedua daripada Sister Sofia. Pandangan, kalau ada pandangan. Ya saja. Dia dalam buku ini kita ada kritikan terhadap teori psikologi. Jadi adakah Prof Malik dalam buku ni dia memberikan jawapan perspektif?
Okey, baik. Maaf saya ada masalah teknikal sikit tadi. Kita dah ada soalan lain ke? Mungkin soalan terakhir. Apakah epistemologi Prof. Malik dalam usaha Islamisasi beliau? Silakan saudara. Soalan terakhir. Okey. Kejap dia orang kata live start Saya pun ada problem tadi. Sekarang dah elok dah. Dah keluar di Facebook dah. Facebook. Ada yang dah komen. Okey. Okey, apakah dia epistemologi Prof. Malik dalam Isasi itu soalannya? Kalau kita merujuk kepada buku ini dulu ya. Buku ini ditulis pada tahun 1979. Jadi belum, sebentar ya. Dengar suara Okey, dah boleh dah. Ini cabaran Dengar suara okey? Okey. Right, Boleh. epistemologi. Jadi buku ini diterbitkan pada 1979. Disebut di bahagian mukadimah atau dedication, disebut pada bahagian dedication. Beliau mengatakan di sini, saya baca ya. This study is dedicated to the Muslim pioneers who broke the chains of mental slavery to West of this, to the father of the modern movement of the Islamization of the social sciences, Abul A'la Maududi, Al-Syahid Said Qutb, Muhammad Qutb, dan Maryam Jamilah. These pioneers have exposed the atheistic and Judeo-Christian background of Western social sciences and their distorted concept of nature. Jelas di sini bahawa pada waktu itu belum ataupun baru sahaja berlangsungnya persidangan Mekah pada tahun 1977. Ini merupakan sejarah besar di dalam pengetahuan kita terhadap Islamisasi ilmu, yang mana selepas itu berlaku banyak pembangunan dan transformasi, evolusi. Pada waktu buku ini ditulis, belum lagi diterbitkan satu karya yang menjelaskan Islamisasi ilmu dan belum meluas kita kata faham itu. Tetapi idea-ideanya sudah ada. Kalau kita nak kata idea Islamisasi ini seawal Abbasiyah lagi, bila mereka Ibn Sina lah yang banyak mengislamisasikan ilmu falsafah dan juga sains daripada Yunani. Jadi dia ambil, kemudian dia olah mengikut pandangan sarawak Islam. Itu Islamisasi. Misalnya The Four Causes of Aristotle itu Ibn Sina tukar untuk mencerminkan adanya pencipta. Yang mana yang dilihatnya menutup ruang untuk dibahas secara teologi, beliau tukar. Jadi dibentuk kategori baru. Tapi dengan as-sabab, al-ilal. Okey. Jadi Islamisasi yang bagaimana? Pada waktu buku ini ditulis, beliau merujuk kepada Islamisasi prototype. Prototype moden setidaknya terhadap Islamisasi. Maryam Jamilah kita tahu
Western civilization destroyed by itself, tak salah saya, itu karya beliau. Muhammad Qutb banyak memberi kritikan terhadap Rusia, bahkan tentang sistem ekonomi, kapitalis, socialism, komunism, dan cuba untuk mendatangkan jalan tengah. Jadi ini merupakan usaha-usaha Islamisasi supaya kita tidak mengikut jurus secara bulat-bulat kepada peradaban barat. Okay. Tetapi Islamisasi dari sudut mazhab mana lah, orang cakap ada mazhab Al-Faruqi, ada Islamization, ZEC, kemudian ada mazhab Al-Attas, Islamization, kemudian ada mazhab Kamal Hassan. Lain terputus-putus je. Islamization, Kamal Hassan dan sebagainya. Jadi kita katakan secara umum Prof. Malik menghayati Islamization itu, tetapi tidak mensistematikkan ilmu psikologi ini sebagai suatu disiplin yang khusus dengan metodologi yang ampuh atau boleh terpakai di semua tempat. Tetapi kita boleh katakan itu sumbangan yang besar. Sebab itu beliau disebut sebagai the father of Islamic psychology, the father of Islamization of psychology. Kerana sumbangannya besar. Apa lagi yang cuba untuk memikirkan soal misalnya aspek-aspek di dalam behaviorism yang ada nada yang sama dengan Islam. Beliau yang melakukannya. Jadi sebab itu saya katakan secara umum beliau menghayati Islamisasi itu. Tapi kita tak boleh nak kelaskan dia mengikut mana-mana aliran. Yang pertamanya kerana beliau menyebutkan tentang Islamization of social sciences. Ini kalau kita nak go into detail academically, Prof. Kamal Hassan kata Islamization of human knowledge. Ma'rifah. Ya, bukan ilm. Kemudian ada Faruqi lebih bersifat sistem, mengeluarkan buku teks, Universiti Islam, dan Al-Attas ada kaitannya dengan secularization. Jadi tidak mengutarakan Islamization itu sebagai suatu alternatif semata-mata, tetapi untuk menyah sekularkan. Jadi kita lihat dalam semua-semua ini, Prof. Malik ada aspek yang beliau kongsi. Itu sebabnya beliau pada tahun 2019 saya ingat, beliau ingin kembali ke UIA setelah tugasnya selesai di Istanbul. Sebelum itu beliau di Istanbul dan kembali ke UIA. Dan sebelum itu beliau berkhidmat di UIA. In fact di UIA lah beliau berjaya mengumpul kekuatan yang lebih kerana asas UIA itu sendiri yang berteraskan Islamisasi ilmu, dan kedua kerana tokoh atau pensyarah-pensyarah di UIA itu pada waktu itu banyak yang menghayati apa maksudkan dengan Islamisasi ilmu. Okey. Saya rasa itu saja. Terima kasih banyak-banyak Nabila dan hadirin. Saya selesaikan dengan satu serangkap sepotong ayat Quran yang mengingatkan kita supaya untuk sentiasa tawaduk dalam perolehan ilmu kita, tak kisah daripada ilmu barat, ilmu Islam, kita kena sentiasa tawaduk. Intellectual humility itu yang Tariq Ramadan sentiasa ungkapkan, agar kita tak merasa walaupun ada Islamic theology, agar kita tak rasa inilah dia kebenaran yang mutlak. Sentiasa ada rasa untuk belajar daripada yang lain, perhalusi, kritis, dan tambah baik mana yang perlu. Kerana alam semesta ini semuanya merupakan hidup kepada kita untuk kita meraih ilmu dan sebagainya. Dan ilmu atau hikmah itu merupakan perolehan daripada Allah. Bila-bila sahaja dia boleh menarik kita. Jadi kena sentiasa
tawadhu', intellectual humility. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudari Nabila. Baik, Alhamdulillah. Kita dah sampai ke penghujung majlis. Jadi ada beberapa soalan yang kita tak dapat untuk lalu. InsyaAllah mungkin yang seterusnya, WhatsApp yang seterusnya ataupun kami boleh jawab di Instagram, di Skill Filosofi. Baik, terima kasih kepada Saudara Hilman. Semoga legasi Prof. Malik Besok Badri ini kita ada terus event. berjalan. Sorry. Event di FB Live ya? Besok kita ada School of Islamic Thought akan mengajukan wacana tentang Dr. Zulkifli Hasan. Ya saya. Jadi semua dijemput Stay hadir tune lah. untuk ya saya. Jemput hadir untuk di FB Live besok. Baik, kita tutup majlis kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Terima kasih pembentang, fellow dan para hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.